مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih kita untuk duduk dalam majlis pagi ini, sama-sama kita baca surah Al-Kahfi. Semoga dengan berkat surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga sahabat-sahabat kita daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi jangan lupa amalan yang istiqamah kita baca setiap hari Al-Waqiah kalau boleh. Yang kita dah tahu kita baca boleh 5 minit saja. Kita luangkan masa 24 jam hari ini 5 minit untuk kita baca Al-Waqiah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada bab fikih lagi. Faslun fi kaifiyati salatil khauf. Fasal menjelaskan tentang solat khauf. Wa salatul khawfi anwa'un kathiratun tablughu sittatu adrubin kama fi sahihil Muslim. Iqtasara al-musannifu minha ala thalathati adrubin. Ahaduha ayyakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Jadi solat khauf. Solat khauf ni adalah solat dalam keadaan genting. Dalam perang yang tengah berlangsungnya, tengah berlakunya peperangan. Bukan masa rehat. Sebab perang kan dia ada masa rehat, malam dia tak berperang. Masa tengah berperang tu anwa'un kathiratun, ada banyak macam. Cara solat dia tu ada banyak macam. Tablughu sittata adrubin, sampai mencapai kepada 6 adrob, 6 cara. Kama fi sahihi Muslimin, seperti mana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Iqtasara al-musannifu minha, maka daripada kitab Sahih Muslim itu, pengarang kitab ni menjadikan dari ke-6 tersebut, musannif menjadi 3 macam. So daripada dalam kitab Sahih Muslim tu ada 6, maka penulis kitab ini dia jadikan ada 3. Yang pertama macam mana? Yang pertama ketika musuh berada pada selain arah kiblat. Yang mana musuh dalam jumlah yang sangat sikit, yang mana musuh dalam jumlah sikit dan orang-orang Muslim memiliki jumlah yang banyak. Yang pertama, musuh tak ada dekat arah kiblat. Contoh arah kiblat sini. Untuk berperang musuh tu bukan kat depan ni. Musuh ada kat belakang ataupun ada kat sana. Dan jumlah muslimin tu lebih ramai daripada kufar, daripada orang-orang kafir. Sehingga dalam keadaan macam ni, imam ataupun pemimpin pasukan boleh membagi kepada pasukan menjadi dua kumpulan. Satu pasukan, satu kumpulan berdiri dekat belakang imam. Kemudian imam melakukan solat 1 rakaat bersama kumpulan yang ada di belakang imam. Faham? Faham tak imam? Lepas tu ada kumpulan dekat belakang dia.
Kemudian selepas berdiri daripada rakaat kedua, kumpulan yang ada di belakang imam, dia menyempurnakan secara sendiri balance daripada solat ni. Faham tak? Satu rakaat ikut imam, satu rakaat lagi disempurnakan. Kemudian selepas mereka selesai solat, maka mereka berjalan ke arah musuh untuk menjaga imam. Kemudian pasukan lain yang berjaga pada rakaat pertama tadi datang. Kemudian imam melakukan solat bersama mereka satu rakaat. Faham tak? Kan ada dua. Solat pertama, jemaah pertama ni dia solat dengan imam. Lepas tu pada rakaat yang kedua, imam tu stay berdiri, imam tu baca, yang belakang imam tu disempurnakan. Lepas tu ditukar shift dengan yang tengah jaga tadi. Faham tak? Yang shift tadi tu datang, masuk pada rakaat yang kedua ikut imam. Kemudian imam melakukan solat bersama mereka satu rakaat. Ketika imam duduk untuk tahiyat, maka jemaah kumpulan yang kedua tadi melakukan mufarraqah. Mufarraqah ni berlepas niat untuk ikut imam dan menyempurnakan solatnya sendiri. Faham? Jadi jemaah yang kedua tadi tu, lepas imam dah solat yang kedua, dah duduk tahiyat, kemudian dia mufarraqah niat bangun, dia sempurnakan solat dia. Imam tu tunggu, dekat tahiyat tu imam tunggu. Kemudian imam menunggu mereka untuk melakukan salam secara bersama-sama. Faham tak? So praktik ini adalah praktik solat Nabi SAW di daerah Zatul Riqa'. Ingat daerah Zatul Riqa'. Kenapa dinamakan Zatul Riqa'? Kerana para muslimin waktu itu pernah menampal bendera mereka. Ini contoh solat yang pertama. Zatul Riqa', tempat yang praktik yang Nabi solat ni. Jadi musuh tak ada di bahagian kiblat, satu pergi jaga, duduk kat belakang pergi jaga, kan? Macam ni. Imam, makmum, yang satu lagi tengok ke sebelah sana. Yang satu kumpulan lagi, yang kan tadi satu kumpulan, satu pasukan dibagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ikut imam pada rakaat yang pertama, satu kumpulan lagi jaga jangan sampai musuh datang serang. Tetapi cara solat yang macam ni adalah untuk yang pertama tadi, ketika orang-orang muslimin lebih ramai daripada orang-orang kufar. Faham? So yang jaga tadi dia tengok ke sebelah sana, dia tak tengok ke kiblat, dia tengok ke arah musuh. So selepas rakaat yang kedua, imam berdiri, jemaah yang sama ikut pada rakaat pertama tu diselesaikan sembahyang. Diselesaikan sembahyang dia. Lepas tu dia dah selesai sembahyang, ditukar shift dengan yang jaga tadi, yang tengok ke arah kiblat tadi tu. So dia orang ikut imam tengah berdiri tadi tu. Dia ikut imam untuk rakaat yang kedua. Dah ikut rakaat yang kedua. Lepas tu ketika imam nak tasyahud, tahiyat akhir tu, makmum yang tadi tu dia niat mufarraqah berpisah dengan imam. Dia naik, dia settlekan jemaah rakaat yang kedua. Imam, macam mana imam tunggu makmum yang berdiri tadi tu untuk sama-sama salam. Faham? Ada yang nak tanya? Ini contoh yang pertama. Faham? Fauzi faham? Kenapa dua rakaat Haji? Sebab dia sunat kan. Sunat apa benda? Sunat sembahyang fardu. Sebab apa dua? Dia tak empat.
Sebab itu syariat yang telah ditetapkan. So kita macam itulah. Sebab ada ke orang perang kat rumah je. Orang perang pergi medan perang. So masa medan perang, so dia orang solat qasar lah. Faham? Bukan sebab sunat, sembahyang fardu. Kalau perang dekat rumah tu lain. Dia tak perlu solat syiddatul khauf. Tak perlu solat khauf. Jadi tu cara yang pertama. Dua lagi kita sambung. Yang pertama ni ada yang tak faham. Nabi faham? Saya start. Nabi faham? Nabi Zakaria. Faham sikit-sikit Faham sikit Faham sikit tak apa. Jangan salah faham. Kalau salah faham, risiko dia besar. Kan nanti solat tak tengok kiblat. Nabil, topi apa hari ni? Topi hitam. Kopiah hari ni. Kopiah ke topiah? Topiah. Topiah. Faham Nabil? Alhamdulillah sikit-sikit boleh lah. So yang pertama, contoh solat khauf yang pertama sekali dalam kitab Sahih Muslim diterangkan ada 6 cara solat khauf, tetapi diringkas menjadi 3 oleh pengarang kitab yang kita pelajari ini menjadi 3. Yang pertama adalah syarat dia ketika musuh bukan berada di arah kiblat. Yang kedua, musuh lebih sedikit daripada kaum muslimin. Ketika keadaan seperti ini, ada cara yang pertama adalah imam solat rakaat yang pertama. Pasukan dibagi menjadi 2 kumpulan, 2 jemaah. Satu jemaah untuk jaga, satu jemaah solat ikut imam. So ketika nak solat, satu jemaah jaga ke arah sana yang bukan ke arah kiblat tu, berjaga. Kemudian jemaah yang pertama ikut kepada imam rakaat yang pertama. Ketika dah bangun rakaat yang kedua, makmum yang jemaah pertama tu sempurnakan solat dia, dan kemudian ditukar shift dengan jemaah yang tengah jaga pasukan tu. Kemudian jemaah yang jaga pasukan tu ikut kepada imam. Kenapa ikut imam? Sebab imam tengah tunggu. Dalam keadaan berdiri tu imam tu tunggu. Imam tu baca lah surah Al-Baqarah ke apa ke, yang panjang. Nak menunggu yang jemaah pertama ni habis. Dah settle, tukar shift. Jadi yang kedua, jemaah yang kedua datang ikut imam. Rakaat imam rakaat yang kedua, tetapi jemaah kedua tu rakaat pertama. So ketika imam duduk tahiyat akhir, jemaah yang nombor 2 tu bangun. Dia niat mufaraqah dulu. Dia niat lepas niat ikut imam, dia settle dekat rakaat yang kedua. Imam masa tu kat mana? Dia duduk tahiyat akhir untuk menunggu untuk salam bersama-sama. Faham? Macam tu. Tu kaifiat tata cara solat khauf yang pertama. Ada yang faham? Ada yang faham? Ada yang nak tanya? Teha faham? Laki lah kena faham. Buat laki pergi perang. Oji, Nabil, Rafiq, Mio, Irfan, dia kena tahu. Faham Kalau faham, Alhamdulillah. Nanti boleh jawab soalan. Tempat praktik yang telah dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW dekat mana? Dekat Zatul Riqaq nama tempat tu. Ada yang nak tanya? Tak ada? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.